Melayu Islam Pulau Pinang hanya wujud selepas tahun 1786, hasil daripada quote-unquote pembukaan Tanjung oleh Francis Lai, di mana Francis Lai telah memanggil migran, memanggil masyarakat dari berbagai bilang kaum untuk datang ke Pulau Pinang untuk berniaga. Jadi dari situlah tumbuhnya identiti Melayu Islam Pulau Pinang selepas tahun 1786. Ini pada saya ini adalah satu paparan yang paling pendek, paling menghina dan paling mengaitkan. Mereka itu tidak tahu, seolah-olah Melayu Pulau Pinang ini mengemis sejarah. Jadi daripada itu saya telah berusaha untuk menjalankan kajian, dan dalam kajian saya untuk menentukan bahawa sebelum 1786 telah wujud masyarakat Melayu Islam di Pulau Pinang. Itu yang saya nak tentukan, sebab sebelum itu tidak ada satu kepastian. Ada cerita-cerita yang dikatakan sebagai mitos, ada cerita-cerita yang cerita lisan, namun umumnya dalam cerita sejarah Pulau Pinang ini dikatakan bahawa Pulau Pinang, ini bukan sebab lain, Pulau Pinang itu tidak ada orang, tidak ada manusia sebelum 1786. Sebab itu orang putih bertambah. Jadi kajian saya selama ini, selama 20 tahun, bertumpu kepada kewujudan orang Melayu sebelum datangnya orang putih di Pulau Pinang. Jadi dalam kajian saya dan dalam juga berdasarkan pada kajian-kajian yang sebelum itu, terdapat beberapa nama orang Melayu yang boleh kita petik dan boleh kita gunakan. Bukan hanya Francis Lai. Francis Lai adalah satu mitos. Mitos di sini bermaksud bukanlah Francis Lai itu tidak wujud. Mitosnya dari segi Francis Lai, apa yang dibuat itu tak semestinya betul. Kita telah mengangkat sejarah, telah mengangkat tokoh Francis Lai itu seolah-olah dialah yang memajukan Pulau Pinang. Sebelum dia ada, Pulau Pinang tidak maju. Pulau Pinang adalah bundol, adalah kampung, ataupun yang diduduki oleh segerombolan nelayan dan lanun. Ini yang digambarkan dalam cerita-cerita sejarah Malaysia, dan ini yang digambarkan dalam cerita-cerita orang putih, bahawa orang Melayu di Pulau Pinang ini adalah segerombolan nelayan dan lanun. Ini adalah satu pengherotan sejarah. Orang putih dan direktif sejarah Malaysia dan Pulau Pinang ini telah mengherotkan, telah membesokkan masa lalu untuk nenek kita. Sebab di sini kita mesti ingat bahawa Pulau Pinang ini sebahagian daripada Kesultanan Kedah. Sama juga macam Pulau Langkawi. Kalau orang tanya, 2 minggu sudah ada orang telefon saya, dia tanya siapa yang mengasaskan Pulau Pinang. Saya kata, saya tanya balik, siapa yang mengasaskan Pulau Langkawi? Siapa yang mengasaskan Bali? Siapa yang mengasaskan Pulau Mangkau, Pulau Tioman, Selangor, Perak, Kedah dan sebagainya? Sama juga macam Pulau Pinang. Jadi apa yang berlaku ialah Pulau Pinang ini tidak ada pengasas sebenarnya. Yang dulu kita kata Francis Lai dalam cerita-cerita sejarah, dalam buku teks sampai 2018, lepas itu ditukar sikit, sampai 2015 dikatakan bahawa Francis Lai pengasas. Jadi cerita orang putih apabila mereka keluar dari abad ke-15 untuk menjajah dunia, mereka menggunakan istilah founder dan discoverer.
yakni pengasas ataupun mereka yang berjumpa atau discover adalah mereka yang telah meletakkan law and order, peraturan kerajaan dan menuntut pemilikan. Itu yang dimasukkan dengan pengasas. Sebenarnya Pulau Pinang tidak ada pengasas, tapi Pulau Pinang ada orang yang duduk. Orang yang datang ke Pulau Pinang ini telah lama, dulu lagi. Semakin daripada Kedah, kalau kita bayangkan zaman Sriwijaya, zaman Kedah Dua, dah ada orang lalu dan berhenti ambil ayam dan sebagainya di Pulau Pinang. Namun sebelum ini kita tidak tahu identiti orang itu. Yang kita tahu ialah ada orang. Tapi kalau kita menerokangi Pulau Pinang, ada banyak batu nisan, batu Aceh. Batu Aceh ini umumnya satu pulau Melayu ada batu Aceh. Batu Aceh ini macam barang mineral water lah, friendly, di commodity. Dia bukan, tak semestinya orang Aceh yang main. Di seluruh di semenanjung ni ada macam kecoa, ada batu Aceh. Dan di Pulau Pinang ni, di kawasan dekat Bukit Kambiak, belakang BSM, ada batu Aceh, belakang tu. Dekat Tok Bahar ada batu Aceh. Namun kita tak tahu siapa. Belum lagi ada kajian yang menentukan bila mereka ditanam, tahun berapa dan sebagainya, atau siapa. Umumnya orang kata orang Pulau Pinang ni main daripada Aceh, tapi siapa dia? Nama siapa? Keturunan macam mana? Jadi kita syak bahawa batu Aceh yang dikenal pasti melalui remote sensing, yang ada di belakang BSM tu, ada lebih kurang berapa kata 300, ada dekat Tok Bahar pun ada lebih kurang 300 juga. Mungkin ada di Pulau Pinang pendapat yang 17-18, mungkin belum boleh dikenal pasti. Namun apa yang kita tahu bahawa seorang personality yang telah wujud di Pulau Pinang ialah Datuk Keramat. Jalan Datuk Keramat Pulau Pinang itu adalah jalan yang tertua, alamat yang pertama di Pulau Pinang. Datuk Keramat itu dia menelusuri Sungai Pinang. Dia main pada tahun 1705. Dikatakan Datuk Keramat ni main daripada Aceh, sama ada darat daripada Aceh ataupun juga dikatakan main daripada Tanah Besar Kedah. Tanah Besar Kedah ni mungkin daripada kawasan ni, kita tak tahu, ataupun daripada kawasan Kuala Kuda, dekat sini kan, kat Kuala Kuda. Dan Datuk Keramat ni dia betapa dia ada pengikut lebih kurang 2,000 orang. Tapi kita tidak dapat mengenal pasti silsilah Datuk Keramat, atas dan seterusnya. Tapi dia ada pengikut. Maksudnya di sini, pada masa itu tahun 1705 sampai 1710 ada lebih kurang yang dikatakan 2,000 orang di Pulau Pinang yang duduk di kawasan Sungai Pinang, kawasan Beluntung dan sebagainya. Itu Datuk Keramat. Cuma yang kita tahu ada seorang tu, Datuk Maharaja Setia. Datuk Maharaja Setia ni adalah seorang saudagar yang dikatakan daripada Kuala Kuda. Kuala Kuda, dia klaim bahawa dia keturunan Datuk Keramat. Itu yang kita tahu. Dan jurang masa 1710 dan dia klaim tu tahun awal 1800, lebih kurang 100 tahun. Itu Datuk Keramat, seorang tokoh awal dalam sejarah moden Pulau Pinang. Sebab dalam cerita sejarah Pulau Pinang sebelum 1786 dikatakan Pulau Pinang tidak ada sejarah. Ini yang juga satu yang menghina
orang Melayu Pulau Pinang. Apakah kalau kita tidak ada sejarah, kita bukan manusia. Setiap manusia ada sejarah. Jadi ramalan adalah 1 1705 dan 1710. Kemudian seorang lagi ialah yang dicatat, yang bermustatir di Pulau Pinang ialah Nakoda dan Intan bin Tuanku Patis dan Sabatam. Nakoda dan Intan bin Tuanku Patis dan Sabatam, ataupun Haji Muhammad Saleh. Haji Muhammad Saleh yang dikatakan dalam cerita yang dikatakan berasal daripada Payakumbuh, Sumatera Barat. Kemudian dia pergi ke Batubara. Selepas Batubara dia ulang lagi berniaga, berdakwah di Selat Melaka. Kemudian dia berjumpa dengan Sultan Kedah, Sultan I, Sultan Zainal Azrin Muhammad Jiwa Shah II, dan diberi tanah 50 ekar yang sekarang ini Batu Uban. Itu tahun yang dicatatkan ialah 1730-an, berdasarkan kepada Masjid Jamek Batu Uban yang dicatat sebagai 1734. Itu Nakoda dan Intan ataupun Haji Muhammad Saleh. Nakoda dan Intan ada silsilah, ada keluarga sampai sekarang. Sekarang ini generasi ke-6, Sheikh Aziz dulu mengurus karya Batu Uban, hasil keluarganya masih wujud, dan beberapa keluarga asal keturunan Nakoda dan Intan yang berkait dengan Masjid Jamek Batu Uban. Nakoda dan Intan juga dikatakan bukan hanya berkait dengan Batu Uban, tetapi juga seorang pendakwah yang telah berlayar ke Melaka dan mengasaskan di Masjid Tengkera. Ini saya tidak dapat pastikan sendiri, tapi dua orang telah memaklumkan saya. Seorang ialah warisnya yang telah berhubung saya pada tahun 2014. Sejurus sebelum buku saya Batu Uban nak dihantar ke penerbit. Saya cuma tidak boleh pastikan, saya tak ada footnote. Seorang lagi ialah seorang Profesor USM, Profesor Faridah. Dia kata dia keturunan Nakoda dan Intan, dia usia ke-6, dan dia telah mengenal pasti keluarga Nakoda dan Intan juga ada di Melaka. Jadi ini merupakan satu ruang baru dalam satu tokoh yang pada asalnya dikaitkan dengan Pulau Pinang dan Batu Uban, tapi juga seorang pendakwah juga yang mempunyai keluarga di Melaka. Dan Nakoda dan Intan ini telah ada keturunannya, cucu dia juga Haji Muhammad Saleh. Dia selalu sayang dengan cucunya, dia tanam cucunya dalam yang sekarang dalam Masjid Batu Uban. Dan keturunannya juga telah bersebenda dengan Haji Makawi. Haji Makawi ini digelaran, orang datang buka Makawi, berlayar melalui pantai India dan sebagainya sampai Pulau Langkawi tahun awal 1700. Dan keturunannya masih ada di Langkawi, dan waktu dia datang ke Batu Uban. Dan keturunannya juga ada 2-3 kubur, di 3 kubur keturunan dia Al-Bakawi di belakang USM. Jadi keturunan Nakoda dan Intan ini bersebenda dengan pendakwah Arab dan pendakwah India Muslim di Batu Uban. Nah, kalau tuan-tuan dan puan tahu mengenai Batu Uban, kalau kita tengok Batu Uban saat ini dia macam di kampung kan, nampak macam setengah, nampak macam terhimpit oleh jalan raya dan pembangunan di Pulau Pinang. Kalau kita lihat sejarah, Batu Uban pada tahun 1730-an sampai 1800 ialah satu pelabuhan, bukan kampung dan bukan pekan, bukan settlement seperti yang dikatakan di Orang Putih, tapi satu
pelabuhan juga, dan kehidupan Batu Uban amat mewah sekali. Jadi kawasannya sampai ke daripada pantai sampai ke USM, itu Batu Uban. Dan masjid Batu Uban yang ada sekarang ini dulu tepi laut, tepi pantai itu ada telaga. Telaga ayah yang tak ada masjid. Dulu saya kecil, saya di sana dulu tahun 60-an. Tu saya di situ. So saya pergi, saya ingat lagi tepi pantai Pulau Jerjak. Telaga itu sekarang ini digunakan oleh ahli masjid untuk dibuat air mineral, air apa ni, telaga. Jadi itulah peninggalan dan artifak-artifak bukti keturunan hutan. Masjid Jami itu ialah dikatakan sebagai Masjid Jami Minangkabau, sebab nama yang berasal daripada kampung Bodi Payung Minangkabau dan sini. Tapi umumnya bukan konjong. Saya telah membuat pembentangan kepada pihak-pihak lain, pihak-pihak yang tidak setuju dengan kewujudan lain itu fenomena. Mereka tanya saya, pasal apa bumbung Masjid Jami itu bukan konjong macam bumbung Minangkabau? Saya beritahu, kalau di Minangkabau, masjid semua bukan bumbung konjong, masjid semua bumbung, dia tak bukan kuat, ada tiga lapis bumbung. Di Batu Uban ada 2 lapis. Sebenarnya itu Masjid Minangkabau. Jadi itu yang kedua, tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga ialah Datuk Jenatun, ataupun di Minangkabau dan Batubara, tokoh ini dikenali sebagai Jenat. Bila main Pulau Pinang, dia dikenali sebagai Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ini juga berasal daripada Payung, Kampung Bodi, kemudian pergi ke Batubara. Selepas itu dia pergi balik membantu Sultan Sunan Aziz Muhammad Jiwa dalam perang dengan Siap, dan dia belayar sampai ke Sungai Korok di Anustam. Lepas itu dia serahkan 10 naskah Al-Quran tulis tangan kepada Sultan Kedah, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin, dan Sultan lepas itu memberi tanah 1 ekar kepada Datuk Jenatun, yang sekarang ini Bukit Binden, Bukit Gelugong dan Sungai Gelugong. Itu tanah Datuk Jenatun. Itu pada tahun 1740-an. Dan Datuk Jenatun, kita tahu keluarga salah silah dia. Datuk Jenatun dia akhirnya dia belayar di Pulau Pinang dengan 2 kapal besar yang dikayuh oleh 90 orang Batak. Batak ni dia hanya takut di kalangan suku-suku di Sumatera, dia hanya takut kepada orang Minangkabau, dia hanya takut kepada Raja Minangkabau. Jadi dia main dengan Batak, dan Batak tu kemudian membantu dia untuk menanam tebu dan lada hitam di USM. Kalau kita pergi lalu depan USM di Batu Uban tu kan, ada padang hoki, padang bola. Situ dulu sampai ke rest house itu dulu pokok tebu dan lada pada 1740-an dan 1750-an. Kalau ikut sejarah yang alam perdana, mereka kata lada dan tebu ini ditanam selepas Faransa naik. Itu tak betul. Sebelum Faransa telah ada tebu dan lada hitam ditanam di situ. Datuk Jenatun ni kubur dia di belakang USM. Kubur dia 10 kaki panjang. Ada 3 kubur, 3 kubur panjang. Isteri dia di Pulau Pinang, dia ada 3 isteri. Anak yang mati awal dan kubur dia 10 kaki. Kemudian ada 4 lagi kubur, 4 lagi kubur yang biasa. Satu lagi kubur yang baru, misalnya USM yang di mana isteri dia
telah meminta kebenaran kepada waris dan Datuk untuk ditanam di situ. Jadi di atas 6 kubur ni, 3 kubur Al-Bakawi, 1 kubur Datuk Setia, adik ipar Datuk, dan Datuk Datuk ni dulu sebelum apa ni, kalau belakang USM tu, sebelum dibuat US rumah Biden Heights, Cina minta nama ikut. Dan saya buat satu kajian dulu tahun 17-19, Datuk meninggal dunia 1789. Kita tak tahu tahun dia lahir, tapi dia telah bermaksudin di Pulau Pinang 1740-an dan meninggal 1789. Lepas dia meninggal, Cina yang ada di Pulau Pinang pada masa itu, tahun 1780-an, 90-an, pergi ke kubur dia. Bukan minta nama ukok, dulu mana nama ukok kan, 1700. Dia minta ubat. Sebab Cina pada saat itu 1792 dia percaya bahawa Datuk Jelantu ni ada kuasa gaib, dan dia duduk di Pulau Pinang ni macam ada kuasa gaib. Jadi Cina minta cara untuk ubat, dan Cina telah memberi nama kepada jenaz ni, nama Kok, Natun Kok. Kan di Pulau Pinang ada banyak tokoh Cina yang ada patung pakai songkok kan, Tobekok kan, Tobekok yang patung Melayu tapi agama Cina. So Datuk Jelantu macam tu juga, so diberi nama Natun Kok. Jadi pada waris dia dikenali di Pulau Pinang sebagai Jenatun. Nama asal Jenat, tapi nama di Pulau Pinang dikatakan Jenatun. Di Batubara, di mana dia berkahwin dengan isteri dia yang kedua. Ada ramai keturunan di Batubara. Saya ingat ada lebih kurang 4-5 ribu orang di Batubara. Di Malaysia dan di Pulau Melayu ni ada lebih kurang 5,000 orang lagi. Malaysia, Singapura, Brunei, dan di Kedah ramai, di Pulau Pinang ramai, di Perak ramai. Jadi ini Datuk Jelantu, satu lagi personality yang bermaksud di Pulau Pinang. Seorang lagi nakhoda kecil ataupun Ismail. Nakhoda kecil juga datang daripada Payakumbuh. Bukan dia datang daripada kampung sama, Payakumbuh dan Kampung Budi. Nakhoda kecil ni dikatakan duduk di Jelutong, dan dalam catatan orang putih disebut nakhoda kecil bahawa orang putih lain telah berjumpa dengan 50 orang Melayu dekat Tanjung Penaga, dan salah seorangnya nakhoda kecil ataupun Ismail. Jadi nakhoda kecil juga seorang tokoh yang penting, dan seorang lagi ialah Datuk Setia. Datuk Setia adalah adik ipar Datuk Jelantu. Jadi dalam kita hendak mengenali tokoh peneroka awal Pulau Pinang, Datuk Keramat, Datuk Jelantu, nakhoda kecil ataupun Ismail, dan Datuk Setia. 4 orang. Kenapa saya kata 4 orang ni? Sebab ada bukti, ada personality, ada nama, ada waris. Kita tahu dari mana mereka datang. Namun ada beberapa nama yang tidak dikenal pasti, belum dikenal pasti. Salah seorangnya ialah nakhoda Bayan. Juga nakhoda Bayan ini juga dikatakan datang daripada Minangkabau. Tapi kita tak tahu personality dia. Cuma dikatakan bahawa Bayan lepas itu, Bayan lepas dinamakan daripada sebenarnya nakhoda Bayan. Ada yang katakan bahawa nakhoda Bayan ini adalah Datuk Jelantu. Jadi inilah yang perlu diketahui. Dan bukan hanya 4 personality ini, tapi apabila dia kata 4 orang dalam masa daripada 1700 sampai 1780-an
Puluhan, dan itu meninggal dunia 1789. Nakoda dan Intan kita tak tahu di exact date, tapi jumlah 90-an. Lagi dia hidup lagi lama. Nakoda kecil Ismail, makam dia ada di Blutung. Tak pasti bila dia meninggal dunia. Tapi warisnya mengatakan bahawa sebelum nama Batu Uban itu, Batu Uban dikenali sebagai batu bara di utara Sumatera. Ini menunjukkan betapa akrabnya batu bara dan Batu Uban. Jadi apa yang penting ialah bukan hanya 4 tokoh ini, tapi keluarga mereka dan masyarakat yang ada di Pulau Pinang pada masa itu. Sama juga macam kalau kita kata di Pulau Langkawi itu ada orang Masuri dan sebagainya. Jadi apakah undang-undang dan peraturan yang diamalkan oleh orang Melayu di Pulau Pinang pada masa itu? Kalau ikut sejarah orang putih, tidak ada undang-undang. Sejarah orang putih mengatakan bahawa the law of jungle, there is no law. Sebenarnya undang-undang, okey, kita kalau bertanya, kalau orang Melayu pada masa itu meninggal dunia, soal nikah kahwin, soal keluarga, undang-undang apa yang dipakai? Kalau kata orang putih, oh, there's no law, we introduce the law. Orang putih pada tahun 1887. Sebenarnya di Pulau Pinang, macam di banyak tempat, semua tempat di sebelah tanah Melayu ni, kecuali di Negeri Sembilan, kita guna apa? Kita guna adat Temenggung. Adat Temenggung di Negeri Sembilan ada batik, dan adat Temenggung yang kita gunakan ini digunakan oleh masyarakat di Pulau Pinang. Ini adalah disesuaikan dari undang-undang Islam, undang-undang syariah, kanun Kedah. Kanun Kedah itu mula-mula kanun yang di Kedah ialah pada abad yang ke-18, kanun Lam Kedah. Itu Kota Pulau Kedah ada. So ada kanun Lam Kedah dan beberapa kanun Kedah yang kemudian dipakai di Pulau Pinang. Sumbernya adalah Sultan Kedah. Sultan Sadah Azri Muhammad Jiwashah juga telah datang ke Masjid Batu Uban 1740-an, ya 1740-an, dia ambil akta 1742 pasal. Dan kata dan maksudnya di sini tanah dan wilayah Pulau Pinang itu memang diiktiraf dan sebahagian daripada peraturan pemerintahan Kesultanan Kedah. Ini satu bab yang saya rasa perlu kita ketahui dari segi sejarah Pulau Pinang. Pada masa itu sebelah telah diduduki. Sebelah kalau kita tengok dari Tanjung tu dia boleh nampak Gunung Jerai, boleh nampak Penaga, semua tu dah ada orang. Dan orang di sebelah itu dua alik Pulau Pinang. Bukan di Bedok saja itu. Contoh mana kita ada dua alik. Datang ambil ayam dan macam-macam lagi. Itu yang kehidupan sebenarnya yang berlaku. Mengapa dikatakan bahawa mereka itu lanun? Sebab mereka telah berorientasi sepadan sebelah dan Pulau Pinang. Jadi orang putih bila datang, dia sayang, okey, siapa yang telah dikatakan dia lintas sepadan, dia lanun. Itu juga satu penipuan sejarah. Sehingga lain dia amat kagum dengan lanun itu sebenarnya. Istilah lanun itu dia asal daripada orang Ilanun, daripada Sulu. Pada tahun 1730-an, 40-an dan terutama sekali 60-an, orang Ilanun daripada Sulu dia main sini. Apa yang orang main sini? Bukan hanya kita ya, daripada apa yang dikatakan Luzon pun main sini. Bukan Mindanao, orang Islam daripada Filipina main sini. Dalam catatan disebut sebagai Manila Man. Manila Man. Tapi orang Ilanun tu dia main untuk membantu Sultan Kedah dalam peperangannya dengan Aceh. Orang Ilanun. Dan orang Ilanun tu dia ada jeti penempatan kapal di Sungai Perai.
1780-an, 1770-an ada orang Lalu di Sungai Perai. Jadi live ni dia sangat kagum dengan teratak orang yang Lalu mereka ni dibayar untuk bergerak. Mereka bukan biasanya, mereka dibayar oleh pihak-pihak itu untuk bergerak. Jadi barang mereka macam Lalu itu daripada noun, kata sifat, kata nama orang Lalu itu. Jadi live dia kagum dengan nama Lalu, dia namakan anak dia sebagai Lalu. Dan semua anak-anak live ni dilahirkan di Kuala Kedah, di kota Kuala Kedah ataupun di Kuala Kedah. Ini ceritanya. Dan mungkin Ruslan ada perhubungan di antara kota Kuala Kedah dan Fort Cornwallis. Fort Cornwallis dibina 1790-an. Masa nak ambil Pulau Pinang, telah ada hubungan dagang Batu Uban dan kawasan-kawasan lain, dan juga dengan Kuala Lumpur dan Kuala Kedah ada hubungan dagang, bukan Tanjung Tengah. Jadi untuk mematikan, untuk menaikkan Georgetown, telah mematikan kota Kuala Kedah. Ini hubungannya. Jadi kita tengok betapa betapa jahatnya skim light itu. Dia mematikan Kuala Kedah untuk memajukan Georgetown yang sebelum itu dipanggil sebagai Tanjung Penanggal. Dan Tanjung Penanggal pada kota lama, siapa yang memberi nama? Kalau kita tengok di pada kota lama tu, nama asal Tanjung Penanggal. Siapa yang memberi nama kepada Tanjung Penanggal? Orang Penanggal sendiri. Orang kawasan ni boleh tengok bilau, boleh nampak Tanjung. Nampak mungkin benda lah. Dia yang bagi nama Tanjung Penanggal sebab pasal tu ada banyak pokok penanggal di kawasan pada kota lama. Mereka beri nama, untuk nenek kita yang beri nama Tanjung Penanggal. Daripada maksud dari Tanjung Penanggal ini dilihat daripada sudut seberang, dari sudut Penanggal, kawasan Penanggal ini. Tapi bila lihat kata dia main, dia baca bela tu yang tukar Tanjung Penanggal kepada Georgetown. Ini satu perbuatan yang beda. Dan juga dia dah tukar Pulau Pinang kepada Prince of Wales Island, tapi tak jadi. Dia hanya wujud selama 30 tahun saja. Lepas itu balik kepada Pulau. Padahal Pulau Pinang, nama Pulau Pinang ini dah lama, beratus tahun. Bukan hanya zaman Melaka, 10 zaman Melaka lagi. Tapi kalau kita tengok catatan Cina dan Portugis juga disebut Bintiang ni maksud Pulau Pinang. Pulau Pinang dah ada. So dalam catatan putih dia sebut Pulau Pinang, P-O-L-O-O, atau P-U-N-O. Cina Bin Lam. Ada satu nama Pulau Pino, P-I-N-O-A-M. Itu ejaan Portugis, Ferengi. Dan macam mana Ferengi ni? Sebab ada batu Ferengi. Batu Ferengi ni semua tu ialah Portugis dah singgah. Orang Portugis dah singgah ke batu Ferengi dah ambil ayam. Orang Portugis dah masuk ke Sungai Kedah, sampai ke Rostang. Dah itu lepas dia ambil Melaka 15 tahun 1540-an, 40-an dia pada masuk Sungai Kedah. Kalau kita tahu kampung tu, kalau pergi Museum Kedah, atas ni dulu dipanggil kampung Ferengi. So Portugis dah masuk. So orang putih, orang putih dah masuk semua. Pulau Pinang pun dia dah
dan dia apa semua kita tak tahu. Yang apa yang kita tahu ni adalah apa yang telah dirasmikan. Sebenarnya orang putih Franklin dah apa daripada tahun 1770-an dah sampai ke Riau dan sebagainya, dah ulang-alik, dah terluka semua dah. Ini yang apa yang sebaliknya dari segi apa ni, keberadaan mereka dalam sejarah, tapi kita kena rungkai balik. Okay? Bagaimana mereka berada di sini, mengapa mereka berada di sini, dan apakah orang Melayu tidak ada semasa mereka ada. Orang Melayu dah ada, orang Melayu dah jumpa di mana-mana. Okay, Prof. Okay, kita bagi Prof relax Dayak tu, tengok print kau dah. Okay, so satu huraian yang panjang, dan saya harap secara asasnya kita dapat fahamkan apakah yang berlaku di Pulau Pinang, apakah yang diusahakan oleh Prof lah, terutama sekali kepada persejarahan Pulau Pinang. Okey, daripada satu aspek sejarah utama ni, kalau kita ambil kepada sejarah Kesultanan Kedah daripada Langkawi sampai ke Pulau Pinang, tetapi dalam penulisan sejarah di Malaysia, sejarah utama ni dia tak diangkat dalam konteks ataupun di peringkat umum. Peringkat orang kita tengok dalam TV ke apa ke, biasa orang nak cerita tu janggut mak kilau apa semua. Tahun lepas pun saya nak cerita benda yang sama. Okey, jadi timbul persoalan, adakah ada usaha-usaha untuk menggelapkan sejarah utama? Mungkin benda ni dia jadi macam konspirasi lah apa semua kan. Benda konspirasi ni orang muda suka. Jadi dalam isu ni kita ada contoh Perlis Kedah Pulau Pinang. Dalam cerita Perang Kedah Siap, kita ada pahlawan-pahlawan yang telah berjuang, berhabis-habisan mati. Tok nenek kita dulu ni mati berperang apa semua, tetapi nama mereka tu tak diangkat di dalam sejarah perdana. Kalau nak cerita bab memperjuangkan kemerdekaan ni, kalau kita cerita daripada sudut penjajahan, kita ni orang utara ni orang habis-habis. Selama 22 tahun kita berperang melawan penjajahan Siap, penaklukan Siap, tanpa penat lelah, tanpa kira riak, tanpa kira rentau, kita berjuang, berjihad untuk mendapatkan semula ke Kedah. Tapi malangnya apabila masuknya orang putih pada tahun 1874 tu, perjanjian dan seterusnya selama 83 tahun tu, sejarah utama ni tenggelam. Apatah lagi bila cerita pada aspek Pulau Pinang ni, jarang sekali disebut Pulau Pinang tu adalah sebahagian daripada Kedah. Biasa orang sebut Perlis Kedah, Perlis Pulau Kedah, dua kali. Ni hak Pulau Pinang ni macam mana? Anak pak lain lah. Padahal satu pak kan, satu induk yang sama. Tetapi akibat persejarahan Malaysia yang masih lagi bersifat kolonial, bersifat orang putih, walaupun kita Melayu, ni ada satu istilah yang kami duk pakai, the brown white man. Apa ni? Brown white man ni kira macam dia ni kulit macam dia ni, tapi hati dia hati orang putih. Dia acah-acah lah, acah-acah dia orang putih. Kalau generasi lah, acah-acah jadi korek lah. Geng-geng pop. Okey, so dalam isu yang lain juga, bila Prof dah cerita, apa yang Prof diusahakan ialah tentang hari kita tengok dalam isu Melaka, Bukit Saint Paul yang nak diubah nama. Satu usaha yang itu baca lalas ditanya orang politik habis. Ni masalah. Saya tak mahu cerita politik, tapi benda tu orang kata jurisdiction atau kuasa itu terletak kepada orang-orang politik. Sama ada mereka ada political will, kesanggupan untuk mengubah nama Bukit Saint Paul. Dan akhirnya saya dengar cerita kata mereka bertanya satu orang Portugis, patut kau ubah. Dah tanya orang Portugis, memanglah dia tak setuju. Dia orang Portugis Melaka lah. Dah tentu dia tak setuju kan. Dalam isu di Pulau Pinang ni, benda yang sama juga berlaku. Adakah orang Melayu di Pulau Pinang ni bersedia untuk melakukan satu gerakan
bahasa dia ataupun lebih advance ni, melakukan satu reformasi melakukan satu reformasi terhadap warisan dan persejarahan Pulau Pinang secara keseluruhannya. Ini memerlukan kesanggupan anak-anak muda di Pulau Pinang. Sebab di Kedah ni saya tak risau di Kedah ni, sebab Kedah ni boleh kata 30-40 orang Alhamdulillah dalam masa 2-3 tahun ni ramai dah duduk ikut saya tanya apa semua. Tapi di Pulau Pinang ni saya tak nampak siapakah watak-watak pemuda yang akan bangun daripada tidur yang lena untuk mempertahankan sejarah Pulau Pinang dan menulis semula sejarah Pulau Pinang. Ini satu perkara yang besar. Macam Prof cerita tadi berkenaan dengan batu Aceh bertebaran di seluruh Pulau Pinang termasuk Subang Barat. Cerita saya batu Aceh ni, sebelum saya serah pada Prof, kalau kita tengok di balik pulau, malam pun saya sembang dengan Prof, disebut nama satu tempat Sungai Aceh. Okey, jadi setiap satu tempat ni dia takkan saja-saja. Macam Kuantan Pahang dengan Kuantan Sumatera. Ada apa? Macam Hulu Melaka dengan Melaka. Dia ada kaitan yang kita kena kaji. Jadi kalau ikut, saya lebih pada Kedah. Dan sekarang ni saya buat kajian saya Kota Kuala Kedah. Saya pun banyak minta nasihat pada Prof. Jadi pada tahun 1619 tentera Aceh menyerang Kota Kuala Kedah. Dan di Kedah ni ada satu tempat lah, nama Sungai Aceh juga, Kampung Aceh Ligian tu. Tapi Aceh yang dikatakan Aceh tu tadi ni adalah daripada zaman Perang Kedah Siam, apabila geng-geng Palembang, Aceh dan sebagainya ni datang membantu Sultan Mahyudin untuk melawan Siam. Kira kita dulu ni, seluruh orang Melayu ni daripada seluruh tanah Melayu bersatu hati bersama-sama untuk melawan Siam. Kita ada lebih kurang 15 hingga 20 buah negeri Melayu, seluruh Melayu, alam Melayu ni turun ke Kedah untuk melawan Siam. Bukan kata orang Melayu tak boleh bersatu, boleh bersatu, tapi dia kena katok dulu. Tak katok tak jadi bang. Main katok kita bersatu. Jadi orang putih ni dia main dengan cara dia main robot bau. Dan menyebabkan sejarah kita tu tak boleh rumah sampai sekarang, sebab kita tu rasa terhutang budi. Kalau dalam peribahasa orang Perak, terhutang budi, tergadai budi. Ni yang jadi kat kita lah ni. Jadi kita tak mahu dah benda tu jadi. Jadi kita cuba, dan saya berharaplah kepada anak-anak muda di Pulau Pinang ni, sebab saya tak boleh nak buat semua. Jenuh kita mulut semua, jenuh kampung ni. Jadi saya harap ada Ustaz Yusof ada di sini, lepas tu ada seorang nama Tanzil Al-Furqan. Dia tu banyak kaji pasal makam-makam di seluruh Pulau Pinang ni. Boleh follow mereka ni, boleh belajar dengan mereka. Dengan Ustaz Yusof pun walaupun dia sibuk, tapi dia ada minat. Dengan usaha dia lain lah kami ni boleh main sini ni. Jadi boleh minta pendapat, dan saya harap ada satu gabungan anak muda untuk angkat balik warisan. Dan mungkin boleh gunakan masjid lah sebagai platform untuk gerakkan anak-anak muda di Pulau Pinang lah. Okey. Seterusnya tadi Dr. Tulip bila mana kita nak berbalik pada Quran, kita habis dalam senang-senang. Okey. Sejarah Pulau Pinang ni satu sejarah yang kalau kita tengok dia disebut secara tidak langsung. Dia berbeza dengan Langkawi. Saya pernah sebut Langkawi. So Langkawi ni dalam catatan Balelius seorang Perancis ada menyebut tentang serangan Aceh di Kuala Kedah dan Langkawi. Dan sebelum tu sendiri dalam catatan Portugis pun, the Portugis document, dia ada menyebut tentang serangan di Kuala Kedah dan Langkawi juga. Tapi Pulau Pinang ni bukan dia tak ada orang, tapi dia seolah-olah tidak begitu disebut. Berbeza dengan Perai. Perai ni kalau kita baca dalam antara Islah kita menyebut tentang Syah Bandar Kuala Perai yang jawatannya wujud daripada zaman Sultan Muhyiddin 1640 sampailah zaman Sultan Muhammad Jua. And then bila Pulau Pinang sampai semua masuk ke dalam Pulau Pinang, jawatan itu dihapuskan. Jadi kalau kita baca tulisan Prof Muhammad Saleh, Prof Saleh Ampar dan sebagainya menyebut tentang Pulau Kau Satu tu tadi ni.
soalan dia ialah pada pandangan Pulau bagaimana kita nak menimbulkan semula fahaman masyarakat macam Prof contoh dah tadi ni, kita nak mantapkan lagi benda tu. Adakah perlu satu usaha daripada semua pihak, daripada segi akademik, orang akademik bersatu undi ke apa semua untuk angkat balik sejarah Pulau Pinang? Sebab macam Prof contoh 20 tahun kan Prof macam berjuang seorang kan untuk benda ni kan. Dan perlukah ada satu gerakan dia lebih kepada harapan dan harapan Prof harapan dan cita-cita Prof lah untuk bersejarah Pulau Pinang, untuk Prof Ulas tumpang ada anak muda yang sokong ni. Baru dia pun kita tengok ada gaya rentak daripada pasang lah di Hipok Kaulis kan, ulangkan balik Pulau Pinang lah, macam mana ada lah yang repot. Jadi usaha tu dah ada, cuma menggerakkan tu, cara nak menggerakkan tu macam mana? Kita menghadapi satu gejala penjajahan, istilah dalam bahasa Inggerisnya adalah kolonialisme, dan saya lebih suka menggunakan istilah penjajahan. Dan penjajahan ini telah penjajahan Eropah terhadap orang Melayu telah bermula pada tahun yang paling terkenal sekali 1511 dengan jatuhan Melaka. Maka bermulalah penjajahan Eropah. Saya sebut penjajahan Eropah sebab ada banyak contoh, banyak banyak macam penjajahan. Kalau dalam sejarah yang diketahui, orang Rom telah menjajah Eropah selama lebih kurang 800-900 tahun sampai sekarang. Orang British misalnya masih sedar bahawa mereka adalah bekas tanah jajahan Rom, dan juga Afrika Utara dan sebagainya, itu penjajahan Rom. Tapi ini penjajahan Eropah. Jepun pun menjajah juga. Sebenarnya Jepun adalah kuasa penjajah. Jepun dia amat mengikuti orang putih. Kalau orang putih ada tanah jajahan, Jepun pun nak tanah jajahan juga. Jadi Jepun ni dia macam dia imitate, dia ikut ya. Dalam tahun selepas pemerintahan Meiji Tokugawa 1880-an sampai Perang Kedua, Jepun amat gairah untuk mewujudkan tanah jajahan mereka sendiri. Sebab mereka tengok, orang putih di Eropah dah ada tanah jajahan mereka di Afrika, di Asia. Jepun pernah. Jadi mereka cari mana nak cari tanah jajahan mereka. Jadi mereka menjajah Korea, mereka menjajah China. Ini tahun 1920-an, 30-an di Nanjing, di Manchuria, itu semua tanah jajahan Jepun. Jepun mencari-cari. Dan pada masa itu juga, kalau kita tengok sejarah, Jepun menghantar orang mereka ke Pulau Pinang, ke tanah Melayu. Kalau di Tanjung tu ramai dalam tahun 20-an, 30-an orang Jepun buka kedai kamera, buka kedai jam, dan banyak lagi berniaga di Pulau Pinang dan di Ipoh. Ada mengatakan bahawa orang Jepun ini dihantar untuk merintim tanah Melayu, untuk merintim supaya mereka boleh menjajah. Dan ada juga mengatakan bahawa serangan Jepun daripada Kota Maru dan dengan cepatnya Jepun main Kedah, main Pulau Pinang dan langgap tanah Melayu adalah kerana maklumat-maklumat perintiman daripada orang Jepun yang dikatakan sebagai peniaga itu. Jadi bila Jepun masuk Perang Dunia Kedua 1942, dia telah langkah satu Asia Tenggara termasuk Burma, dan dia nak jajah kita. Sebab itu daripada 42 sampai 45, benda yang terawal sekali yang ditubuhkan oleh kerajaan Jepun ialah sekolah dan sukarama untuk menjemputkan
orang Melayu. Tapi dalam sejarah, dalam buku sejarah, orang putih dikatakan Japanese occupation ataupun penaklukan Jepun. Dia tak kata, orang putih tak kata penjajahan Jepun. Sebab orang putih malu. Orang Inggeris dia malu bahawa dia telah dikalahkan oleh sebuah kuasa Asia. Jadi dia kata Jepun telah occupy tanah Melayu, lepas tu Jepun kalah dan sebagainya. Jadi ini adalah istilah-istilah dan maksud-maksud yang dibawa untuk berutuk kelemahan Barat terhadap Jepun. Walau Jepun juga kuasa penjajah. Jadi apa yang kita berlaku sekarang adalah satu gelautan penjajahan sampai sekarang. Tadi pagi sebelum datang mai sini, saya bawa kereta, ada seorang telefon saya. Dia tanya, ni Port Nixon ni macam mana? Port Nixon nama orang putih. So ni pergerakan orang muda. Dia tanya, Port Nixon ni nak tukar nama? Saya kata tukar lah. Syabas saya kata. Ini satu pergerakan untuk bukan mengubah nama, tapi mengembalikan nama asal. Jadi orang ini dia kata, dia pergi ke Seremban, dia pergi ke Port Nixon, dia pergi ke museum, dia tanya, apakah nama asal Port Nixon? Lepas tu saya kata yang saya bisa dengar lah, Tanjung Tin, nama asal Port Nixon sebelum 1890-an ialah Tanjung Tin. Kerana Port Nixon merupakan satu cerita konsulat ni, Teluk tu, bila ada kawasan Teluk tu, dia mesti ada pelabuhan. So dia ada satu pelabuhan untuk transport tim daripada Lukun, Timah daripada Lukun pergi ke pelabuhan dan pergi ke England. Tanjung Tin. Satu lagi nama Tanjung juga, Tanjung. Dan lepas tu saya tanya, bagaimana respon orang Melayu di Negeri Sembilan, terutama sekali di Port Nixon dan di Seremban? Dia kata mereka ni tak pilih. Maksud dia di sini, ada orang macam Negeri Sembilan tidak mahu dinyah penjajah. Maksudnya tidak mahu menyah nama penjajah kepada nama asal. Tidak ada kesedaran macam di Pulau Pinang ataupun tempat-tempat Kedah. Tidak ada kesedaran untuk mengubah. Sebab macam Port Nixon, kita banyak-banyak dengan Port Nixon, saya tak tahu kan. Umumnya tuan-tuan kalau dah tahu dah Port Nixon lah, panggil Port Nixon, PD dan sebagainya. So jadi nama asal tidak ada. Tapi baik kalau nama Port Nixon tu diubah kepada Tanjung dan kepada Tanjung Tin. Sama juga dulu Cape Rakado. Cape Rakado diberi nama oleh Portugis. Sekarang Tanjung Tuan. Jadi di sini bukan hanya kita nak ubah nama, sebenarnya perlu ada pergerakan orang muda. Saya kata orang muda lah, orang muda ramai, sekarang ni ramai. Dan pergerakan umum, pergerakan daripada bawah untuk mengubah sejarah. Bukan kita, sejarah ini adalah satu yang telah terjadi. Apabila kita kata kita nak image yang tuan-tuan dah tengok Franciscan cacat bendera Union Jack di padang hutan lama kan, dengan khemah-khemah dia dengan naik bendera tu. Itu satu image yang popular, yang disebar luas di pengetahuan dunia dan dalam buku-buku sejarah Malaysia. Pada 11 bulan Ogos 1786 seolah-olah itu pertama kali orang putih
jejak kaki di Pulau Pinang seolah-olah. Sebenarnya Francine dan orang putih semua dah pijak kaki Pulau Pinang dah beribu kali. Kalau kita kata Portugis sejak 15 kalau kita kata orang putih sejak Lancaster 1590-an, Belanda tiap-tiap kali dah bila orang putih datang, British datang, dia depan di di Phuket, dan mereka dapat survey, reki tanah seri Mergui, Aceh, Riau dan Borneo dah sejak tahun sejak abad ke-17 kali dah ada. Jadi itu bukan pertama kali. Itu satu yang saya nak bezakan di antara sejarah dan tafsiran sejarah. Kita tahu kan sejarah yang apa berlaku kita tidak boleh betul, kita tak boleh ubah masa lalu, dia berlaku, ditakdirkan berlaku, dia berlaku. Tetapi kita boleh ubah konteks, kita boleh tafsir, kita boleh memberi hujah, dan hujah tafsiran ini akan berterusan. Dia tidak akan berakhir dengan satu tafsiran saja, berbagai-bagai tafsiran. Jadi pacak bendera itu sebelah 1996 ialah satu fakta, satu. Yang kedua, orang putih damai banyak kali, kedua. Yang ketiga, dalam catatan penulisan sejarah dikatakan bahawa Francine telah mendapat persetujuan daripada Sultan Kedah dan telah mendapat menerusi perjanjian dengan Sultan, maka Francine pun datang dan mengambil Pulau Pinang. Ini tak betul. Ini satu pemisahan sejarah. Tidak ada persetujuan di antara Francis Drake dan Sultan Abdullah Mukarram Shah. Sultan tak setuju. Sultan bagi, bukan dalam perbincangan live dengan Sultan Kedah, live dengan Sultan Abdullah Mukarram Shah, seluruh Pulau Pinang itu tak disebut. Yang disebut ialah satu bahagian padat kota lama saja, yang Tanjung Menanggar lah, Tanjung Menanggar itu disebut dalam perbincangan tulisan surat dan sebagainya. Dan dalam perbincangan itu ada lebih kurang 6-7 peruntukan, dan di antara 7 itu 3 Sultan tak setuju. Salah satunya ialah satu peruntukan yang amat tidak jelas, yang kabur, yang tidak memberi satu komitmen kepada British untuk membantu Sultan dalam apabila Kedah diserang oleh Siam. Sultan Kedah memang kalau dengar Siam ada rimah pun, ini dalam surat, dalam berita rimah pun bila Siam main, Siam dia main, dia minta macam-macam, minta ayam, minta telur, minta askar, minta sampan, minta semua resources untuk bila Siam nak perang dengan Burma, dia minta semua. Itu yang jadi dan juga mengenai protection, perlindungan tidak disetujui. Dan sebelum apa-apa keputusan dibuat, lah kita baca bendera. Itu yang sebenarnya. Dan tidak ada perjanjian. Dalam cerita-cerita kita kata Sultan Pulau Pinang diserahkan kepada British sehingga bulan bintang dan cakrawala ini wujud dan sebagainya. Itu style tulis surat. Dalam surat Eiffel dan surat lain dalam abad ke-16 itu style tulis surat, bukan imamnya. Dalam semua surat jadi tidak ada legal bearing. Dan juga kalau nak kata di tanda tangan pun bukan dengan Francine dan Sultan Kedah, ada 3 orang Temenggung dan sebagainya. Jadi tapi memang tidak ada tanda tangan dan tidak ada perjanjian. Jadi apa benda di 1786?
Maksudnya di sini bukan pengambilan Pulau Pinang, bukan penaklukan Pulau Pinang, tapi rampasan Pulau Pinang daripada Sultan Kedah atau Negeri Kedah yang berdaulat. Jadi ini satu penipuan besar yang telah tidak dinyatakan dalam gambar yang telah ditunjuk. Jadi pergerakan perkara ini untuk membongkarkan sejarah, untuk membongkarkan apa yang telah berlaku. Dan apabila kita tengok patung Francis Knight di gerakan penjajah, patung Francis Knight ada di Pulau Pinang. Sama juga pada Singapura, patung Raffles. Singapura mengatakan bahawa 1819, tapi sekarang ini Singapura telah pergi balik 700 tahun ke belakang, mengatakan bahawa sejarah mereka bukan bermula daripada 1819, tapi bermula daripada 1300. Jadi apa peranan Raffles dalam itu cerita panjang lagi. Sama juga pada Pulau Pinang. Sejarah Pulau Pinang bermula sama time bila Kedah wujud tahun 1000 kan, 1000 sampai lebih kurang tu, ataupun lebih lama, bukan jual pemenang. Dan patung Francis Knight yang ada ni, kalau kita nak kata patung bawah daun-daun, apa guna patung Francis Knight? Dia bawa dia dikasih buat cat kan, cat merah. Dia berkata saya yang buat. Tapi saya kata bukanlah saya nak simpan cat, tapi saya dia tak apa. Maksudnya di sini kita perlu melawan, membongkar aspek artifak gejala-gejala kolonial ini yang telah membantu perkembangan kita, yang telah menyempitkan kefahaman kita tentang masa lalu, dan yang telah mengancam identiti kita. Kalau kita lihat, kalau ditanya apa Pulau Pinang dan Melayu, apa identiti kita dikacau oleh kerana campur tangan ideologi kolonialisme, ideologi penjajahan. Jadi kita kena membongkarkan semua. Dan salah satunya adalah meletakkan patung Francis Knight dalam museum Pulau Pinang. Museum Pulau Pinang pun kena dijajahkan, mesti dikolonialkan, mesti bercerita sejarah Pulau Pinang dari sudut yang sepatutnya. Saya tidak berkata sebenarnya atau tidak, okay? Sebab apa yang berlaku dalam masa lalu kita tidak tahu sama itu benar atau tidak. Apa yang kita tahu adalah berdasarkan kepada maklumat bukti yang ada, yang sepatutnya berdasarkan kepada budaya, berdasarkan kepada perspektif, berdasarkan kepada tasawuf, identiti masyarakat dan sejarah kita yang telah terpotong, yang telah ditindas oleh gejala penjajahan ini. Ini termasuklah bukan hanya Pulau Pinang, tapi juga Singapura dan juga satu Malaya. Dia pergerakan ini perlu diwujudkan, dilaksanakan. Banner rentang ini perlulah dipamerkan. Sebab bila dicakap mengenai mengembalikan nama asal Georgetown kepada Tanjung Menaga, ataupun satu lagi yang sekaligus perlu dilakukan adalah Batuah kepada Bagan Tuan Kecil. Nama asal Batuah dan Bagan Tuan Kecil ini pun mesti dilakukan, dan juga nama-nama asal yang lain. Ini perlu dilakukan sebagai satu proses. Dan apa yang kita lalui sekarang ini, dan saya banyak kali mengingatkan kumpulan-kumpulan yang ada, ini satu proses yang berterusan dan berpanjangan. Bukan kita katakan tukar nama isu, tukar nama tidak. Okay? Walaupun katalah isu kajian berbeda, kata okey, kita nak tukar, nak buat Georgetown balik kepada Tanjung Menaga, itu pun cerita tak habis lagi. Penerimaan dan tafsiran-tafsiran yang baru akan muncul. Yang penting ialah dalam kita benyah penjajah ini, kita melalui satu proses pembincangan untuk kesedaran masyarakat kita. Macam di India dan di China, mereka telah berubah Peking kepada Beijing misalnya, dan Nanjing kepada Guangzhou. Dan di India banyak lagi, Kolkata
Kolkata, Bombay kepada Mumbai, Madras kepada Chennai, Bangalore kepada Bangalore dan sebagainya. Itu adalah satu proses penjajahan. Dan di India yang berlaku 30 tahun lalu bukan berlaku tanpa masalah, ada banyak masalah. Dan ini perlu berlaku di Malaysia. Sebab selagi nama-nama itu tidak ditukar, ini bukan hanya nama, ini juga melibatkan sejarah, identiti dan perasaan kita, jati, makna kita, makna diri. Saya tak kata jati diri, makna diri kita sebagai pemastautin di tanah air dan tanah Melayu. So ini semua tanah air kita. Jadi apakah makna diri kita jika nama-nama di tanah air kita bukan nama yang asal, yang sepati dengan sejarah kita. Jadi itulah kepentingan pergerakan ini dimulakan dan dilanjutkan. Okey, sebagai bentuk cerita di Pulau Pinang ni memerlukan satu usaha yang padu, bukan setakat anak muda tetapi semua generasi di Pulau Pinang terutamanya lah. Saya sebagai warga, saya menyokong apa juga usaha-usaha yang dibuat di Pulau Pinang, dan saya akan bantulah daripada segi nak cari bahan, nak buat research macam mana, saya akan tolong. Dan saya pun ada prof, kita ada prof sebagai penasihat yang boleh tunjuk jalan kepada kita macam mana kita nak ubah balik sejarah kita ni kepada pandangan kita sendiri. Bukan law ni kita dah tengok Pulau Pinang daripada pandangan orang putih, walaupun kita orang Melayu. Selama berpuluh-puluh tahun, bapak saya orang Tasik juga. Kalau ada cerita saya jeluntung rumah Dayak apa kan, bila dia cerita abang ni, tengok jumpa gambar tu, tak ini meleleh, yang betul tak teriak. Tapi dia tu, bapak saya, dia masih lagi ada sifat orang putih. Sebab dia sekolah orang putih, dia bercakap orang putih. Tapi dalam masa yang sama, tak apa, IC Melayu. Saya bukan nak kata bapak saya, ni contoh yang paling mudah saya boleh bagi. Jadi benda ni berlaku di Pulau Pinang dan mana-mana negara yang dijajah. Lah ni, di mana kita? Lah nak jadi Melayu ke nak jadi orang putih? Itu persoalan dia. Kalau kita nak jadi Melayu, kita kena ubah balik sejarah kita, ikut pandangan kita. Ni kita kata kita Melayu, tapi sejarah kita masih lagi dalam pandangan orang putih. Faham tak maksud saya? Kenapa dari segi kita bila kita cakap je, kita resis. Tapi saya terpaksa cakap, kenapa orang Cina, walaupun dia nama dia Kelvin ke apa semua, walaupun nama orang putih dia agama Kristian, tetapi daripada sudut budaya, daripada sudut pemeliharaan sejarah dan warisan untuk nenek mereka tak Cina. Apa pergi mana pun, walaupun nama dia nama Kristian, dia tetap kata dia Cina. Dan dia memelihara kecinaan dia tu tanpa siapa-siapa boleh buat. Apa buat pilih macam mana pun, dia kata ni kawasan dia. Tapi kita orang Melayu tak apa, sebutan tak apa. Saya baca dalam satu orang tulis, saya tak ingat CEO Blader ke tak salah saya, Francis Ham perihal orang Melayu. Dia kata masa mula-mula Francis Ham mai ke tanah Melayu, salah satu sifat orang Melayu ni ditulis oleh Francis Ham, tak apa. Pasal tak apa tu orang putih makan kita, Cina makan kita, bangsa lain makan kita, tak apa. Bangla main, tak apalah, dia nak cari rezeki bagi, tak apa. Tapi selepas 30-40 tahun, pokok yang main, pendatang-pendatang yang main ke tanah Melayu, ke Malaysia lagi, mereka akan ada IC apa semua, mereka akan bertekan pula kita. Tuan-tuan, benda ni dah jadi. Ni zaman kita ni, kita duduk menentang bukan Melayu. Kita ni, kami ni, saya tengok ramai anak muda bila cerita pasal sejarah ni, di tanah Melayu, tuan kepada tanah ini adalah orang Melayu. Tapi Tok Nenek main daripada mana? Tahu tak Tok Nenek main daripada mana? Oh, dia kita main pada sekian-sekian.
daripada pulau lain, daripada Indonesia dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak ubah? Sebenarnya cerita pasal Indonesia dan sebagainya ini perlu ada cerita lagi. Alam Melayu ni dia tak ada border. Kita tak ada sempadan. Tapi sempadan itu dibuat oleh orang putih pada tahun 1824. Dan sampai hari ini kita merasa terasing. Tapi kalau kita pergi Indonesia, makan nasi semua batu, makan pulau dia tak gaduh pun. Tapi bila di peringkat antarabangsa, bila kita masuk dalam politik, kita berpecah belah. Ini kerja orang putih yang tak mau menyatu padukan kita. Sedangkan dalam cerita Perang Kedah yang saya sebut tadi, ada 20 lebih kerajaan yang telah datang membantu Kedah untuk membebaskan Kedah daripada penaklukan Siam. Semua adik-beradik, semua adik-beradik percaya macam Prof sebut tadi, ulang alik ya, macam kampung, macam saya duduk Bahang, saya duduk Bahang, Najat dan Rita mereka Kedah, tak ada masalah pun. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup, saya mohon kepada semua anak-anak muda terutamanya, bangunlah dari lena yang panjang. Generasi Prof satu masa nanti akan berlalu. Generasi yang saya kenal, tokoh-tokoh sejarah yang hebat-hebat dah pergi, banyak dah yang tak ada. Antaranya Prof Sultan satu arwah dah yang buat kajian pasal tampang. Osman Yatim ada lagi tapi dah sama buat kajian pasal Batu Aceh juga. Prof Abdullah Zakaria dah pencin tapi masih lagi aktif dalam membahaskan sejarah. Dan Kuki Kim walaupun dia Cina tapi dia ada sikit-sikit sifat pro Melayu dia tu. Generasi ni habis. Saya buat kajian pasal Kota Kuala Kedah hari ni, dan sebelum-sebelum ni, sekarang pun saya tengok hari ni saya buat pasal Kota Kuala Kedah, sebelum ni saya buat pasal Perang Kedah. Ada satu nama Halim Nasi, Halim lah. Halim Nasi menulis tentang kota-kota Melayu. Dia ni apa tak ada, kota apa tak ada. Dia mati 40 tahun dulu. 40 tahun yang panjang itu tidak ada siapa-siapa pun meneruskan kajian dia. Disebabkan kita tak pernah tanam pada anak-anak kita secara penting ni jati diri apa. Bila orang tanya apa, siapa apa ni, kita tak jawab apa. Saya orang Kedah, apa penting orang Kedah? Takkan nak jadi kat dia orang jawab. Takkan ada ketahui pun kata orang Kedah. So kita boleh tunjuk sejarah kita. Cina apa kata dia pendatang? Dia siap pun saya buat dekat Negeri Sembilan. Di sinilah tempat tu nenek kami turun. Tak ada masalah apa. Mereka berani menyatakan bahawa kami memang pendatang. Apa ada masalah? Tapi kita tak berani. Nak suruh tukar nama macam orang sebut tadi, Badus B apa tadi pun. Tukar nama Badus. Nak tukar nama Badus pun tak berani. Tapi bila kita sembang, saya Tuhan. Tuhan apa pengikut? Tuhan dia kena berani. Kita kena tunjuk kita ada sifat ketuhanan tu. Bukan kita suruh saya tu pergi kantor tak. Kita lawan dengan cara yang betul, dengan cara undang-undang. Tak ada masalah. Yang penting sekarang ialah saya mohon anak-anak muda semua pakat cari balik sejarah. Dan semua generasi yang ada pada malam ni bangun cari balik sejarah. Kita kena pertahankan dan kita kena sambung usaha tu. Dan saya kalau boleh cita-cita saya pun, saya tak mau ada gap, ada jarak yang panjang 40 tahun. Nak dapatkan orang macam Prof Sultan satu yang mahir pasal duit, tampang mahir, silap 40 tahun lagi. Nak tunggu orang macam Prof yang mengkaji Pulau Pinang, silap 40 tahun lagi kalau tak ada usaha kita daripada sekarang. Tumpah Prof tak ada ni, apa ambil lah ilmu daripada dia. Ambillah buku dengan dia, telefon dia, tak apa. Prof okey. Ya Prof. Okey. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pun jadi bidang terjun untuk menggantikan Syed Abdul Rajad sebab dia di kursus. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Bangunlah anak muda, jangan putus asa. Saya inginlah sejarah dan wariskan sejarah ini kepada anak-anak kita seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.